Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita ke rancangan yang bertemakan keras tapi santai bertajuk Cuit Datuk Zaini dan Selak Hassan Muhammad Noor. Ini merupakan program kedua kita selepas kita membincangkan secara kritis berkenaan dengan banjir di Kuala Lumpur kemarin. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang kita rasa keras, tetapi kita cuba santaikannya bagi membincangkan satu persoalan yang membabitkan negara kita sendiri, iaitu persoalan yang kita bagi tajuk wajarkah kita bebaskan Datuk Seri Najib dan kita dakwa Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Yang Arif Datuk Nazlan. Dan itulah yang dibincangkan sekarang ini dalam media sosial oleh netizen, oleh NGO, oleh Badan Kehakiman, oleh Bar Council dan sebagainya. Dan rakyat telah keliru apa yang dah berlaku dengan negara kita ini. Bukan kita nak mempersoalkan tentang institusi kehakiman itu sendiri, tetapi kita memetik apa yang diperkatakan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun semalam apabila beliau dalam ucapannya pada majlis mengangkat sumpah jawatan dan taat setia oleh 17 hakim Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur semalam. Beliau mengatakan bahawa tomahan terhadap hakim dan badan kehakiman akhir-akhir ini amat keterlaluan. Ya, beliau berkata adalah menjadi lumrah bagi barisan hakim untuk menerima kritikan dan tomahan daripada pihak yang terkilan dengan keputusan mahkamah, tetapi ia haruslah berlandaskan undang-undang dan bukan berlandaskan emosi, dan lebih penting lagi bukan melandaskan kepentingan politik mana-mana pihak. Jadi Datuk Hassan, kita telah mendengar ucapan Yang Amat Arif Tengku Maimun semalam. Jadi apa pandangan Datuk Hassan sendiri? Cuba selak apa dah jadi dengan negara kita sekarang. Ya, saya melihat ucapan tu walaupun tak disentuh mengenai, saya anggap macam perang antara dua puak ni. Di sebalik itu ada unsur-unsur politik lah. Unsur-unsur politik yang satu memihak kepada kumpulan A, satu lagi memihak kepada kumpulan B. Jadi apabila hukuman dijatuhkan, seperti yang disebut oleh yang Amat Arif tadi, akan timbul rasa tidak puas hati. Puak yang didapati bersalah, cuba untuk mempertahankan bahawa si ini tak kononnya tak bersalah, difitnah, kononnya dianiaya, macam-macam lagi kan. So di sinilah timbul rasa tak puas hati tu. Jadi bila ada pertempuran politik antara dua puak ni, ini yang menjadikan kelang kabut ni. Saya selalu percaya kita ni wartawan. Datuk Hassan wartawan 30 tahun lebih. Saya pun wartawan 20 tahun, 30 tahun lebih. Kita melihat bahawa kalau dia melibatkan kes-kes marhain ini, kes-kes orang kedil ni, senyap kes-kes orang ikan bilis ni, senyap, tak ada orang pun nak membuktikan kan. Terus masuk dan orang tu akan reda. Saya reda lah, saya dipenjarakan. Tetapi apabila ia melibatkan kes-kes berprofil tinggi, kes-kes orang kenamaan, kes-kes menteri besar, kes-kes mantan Perdana Menteri, dah jadi lain lah Datuk Hassan. Cuba selak sikit apa dah berlaku ni. Itu yang rakyat di bawah tengah memerhatikan apa sebenarnya ni yang berlaku. Adakah salah ataupun kesilapan pihak-pihak yang cuba menegakkan benang yang besar lah. Datuk Hassan, sekarang ni kita hidup dalam dunia, bukan lagi dunia surat khabar cetak dulu. Kita sekarang hidup dalam dunia digital. Betul. Kuasa berita sekarang ni, kuasa informasi ini bukan lagi surat khabar. Bukan lagi surat khabar. Dia adalah sekelip mata. Sekelip mata. Jadi dia boleh mempengaruhi orang
masyarakat dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa apa yang berlaku ni adalah sesuatu yang amat sedih sekali lah. Kerana orang dah keliru dengan apa yang berlaku di negara ini, menyebabkan orang dah marah dengan institusi kenegaraan tu sendiri, orang dah marah dengan kerajaan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu dihentikan serta merta. Jadi Datuk Hassan, bagi saya pun macam tu juga. Perlu ada noktahnya. Kena ada noktahnya. Cukuplah. Ya, cukuplah. Dan sekarang ni yang menjadi keheranan kita apabila ada orang cuba menangguk di air keruh, menyalahkan satu lagi institusi penguat kuasa, iaitu SPRM. SPRM pun dia nak persalahkan, nak tarik ke dalam kancah ini. Jadi kita akan berhenti seketika dan kita akan berjumpa selepas ini dan kita akan membincangkan lagi satu isu yang panas apabila SPRM ditarik ke dalam kancah permasalahan politik kehakiman, politik apa nama kita panggil, politik kluster mahkamah ini. Jadi kita jumpa selepas ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke program Cuit bersama Datuk Zaini dan Sela bersama Datuk Hassan bagi membicarakan satu persoalan yang berbangkit dalam masyarakat kita, terutamanya kepada negara kita sekarang, iaitu apabila ada pihak-pihak mempertikaikan, membicarakan sendiri terhadap institusi kehakiman itu sendiri. Tadi kita telah bercakap tentang ucapan oleh Ketua Hakim Negara semalam, iaitu Tun Tengku Bainon, apabila beliau membangkitkan rasa duka citanya apabila institusi kehakiman ini dipersoalkan oleh bukannya oleh Perdana Menteri, bukannya oleh Menteri, tetapi oleh netizen, oleh media-media yang kita tak tahu dari mana, oleh NGO, sehinggalah kepada Bar Council sendiri. Jadi ini adalah disebabkan oleh berlakunya percaturan politik di antara dua pihak, sebagaimana yang Datuk Hassan katakan tadi. Jadi macam mana Datuk Hassan, boleh Datuk Hassan terangkan tak macam mana akhirnya bukan saja itu, tetapi kemudian mereka cuba menarik dalam kancah perbicaraan tersebut melibatkan sebuah lagi badan, iaitu SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi apa pandangan Datuk Hassan? Cuba selak sikit. Ya, kalau kita nak salahkan, kita kaitkan dengan SPRM, maksudnya dari segi mana? Dari segi siasatan? Dari segi siasatan ke dari segi kewibawaan institusi tersebut? SPRM. Ya, SPRM. Okey, kalau macam tu, SPRM ni adalah satu agensi yang diberi tanggungjawab untuk melakukan siasatan. Jika ada aduan. Ya. Jadi apabila sudah ada aduan, SPRM terpaksa bertindak. Kalaulah dia tidak bertindak, orang yang mempertikaikan institusi kehakiman tu juga akan bersuara. Ya. Kenapa SPRM tak bertindak? Ya. Aduan sudah dibuat, laporan sudah dibuat. Ya. Jadi bagi saya dalam soal ni SPRM terpaksa menjalankan tugas dia untuk melakukan siasatan. Kita tunggulah apa hasil siasatan tu. Jadi kita flashback sikit. Kita flashback ke belakang sikit. Hasil daripada Mahkamah Rayuan terhadap Datuk Seri Najib, pasal semuanya ada kaitan. Mahkamah Rayuan telah mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak kerana pecah amanah CBT, salah laku kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah 42 juta ringgit. Dalam tempoh ini, dalam keadaan sekarang ini,
pihak Datuk Seri Najib mengemukakan rayuan terhadap kesalahan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Rayuan ini. Maka sekarang ni kes tersebut sedang berlangsung. Kita tak mau cakap detail pasal ia akan melibatkan subjudis dan sebagainya. Kita cuma nak terangkan apa yang berlaku dalam suasana kemelut tersebut. Dan kemudian didapati bahawa ada dakwaan mengatakan bahawa hakim yang mendengar kes rayuan ini sekarang terlibat juga dalam, orang kata, quote-unquote urus niaga dan juga perkhidmatan yang diberikan dalam kes SRC dulu. Jadi pihak yang kena tuduh sekarang ni, pihak Datuk Seri Najib, cuba mempertikaikan perkara tersebut, mengatakan bahawa hakim ini juga terlibat dalam kes SRC tersebut semasa beliau berada dalam satu syarikat korporat dan dalam masa yang sama didakwa menerima wang. Menerima wang, kita tak pasti sama ada wang apa, sama ada wang perkhidmatan beliau dan sebagainya, dan dakwaan ini sedang dimainkan. Ada pihak yang membuat laporan di SPRM mengatakan perkara ini berlaku, dan kemudian ada pihak pula yang mempertikaikan SPRM kenapa dilakukan siasatan. Jadi itu yang sebenarnya yang berlaku. Jadi apa yang kita boleh melihat, Datuk Hassan, minta maaf saya lebih sikit. Apa yang kita boleh melihat, ada dua keadaan di sini. Satu keadaan ialah mereka cuba untuk mempertahankan Datuk Seri Najib dan minta supaya kes beliau ini, kes ini digugurkan dan dibicarakan semula. Dan satu lagi pihak cuba mempertikaikan tentang kedudukan ini dan mengapa mereka mempertikaikan kenapa SPRM membuat siasatan terhadap hakim ini. Jadi Datuk Hassan, cuba Datuk Hassan perhalusi sikitlah. Selak sikit apa yang dah berlaku. Perhalusi tu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari segi laporan dah telah dibuat. Ya. Bagi saya SPRM mesti melakukan siasatan. Ya. Bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ya. Pihak-pihak di institusi kehakiman ini disiasat. Ya. Ikut apa siasatan yang saya ada lah. Ya. Sebelum ni SPRM dah ada rekod menyiasat hakim, magistrate, antaranya Hakim Mahkamah Session Kuala Kubu Baru 2019, Hakim Mahkamah Syariah Ipoh 2019 juga, Magistrate Kuala Krai Machang 2009, dan Magistrate Raub Kuala Lipis 2022, baru je. Jadi kalau macam tu, semua ni ada ada mendapat keizinan untuk mendakwa daripada pejabat peguam negara. Peguam negara. Jadi kita tunggu apa. Jadi kenapa pula ada orang yang mempertikaikan seolah-olah macam satu, hakim tidak boleh didakwa. Dua, mengatakan bahawa ada cubaan untuk nak memanjangkan kes Datuk Seri Najib ini. Jadi orang dah keliru. Orang dah keliru. Ada yang mengatakan bahawa ini tidak boleh dilakukan disebabkan oleh separation of power, pengasihan kuasa dan sebagainya. Dan kita melihat kalau berlakunya, kalau benar apa yang dikatakan, maka mungkin Datuk Seri Najib pun tak boleh didakwa kerana beliau adalah ahli parlimen. Begitu kalau dia kata hakim tak didakwa, maka Datuk Seri Najib pun tak boleh didakwa. Jadi siapa yang boleh didakwa? Adakah rakyat Bahrain saja yang boleh didakwa? Jadi saya rasa setakat ini itulah persoalannya yang masih tergantung, dan kita janganlah salahkan semua pihak dalam hal ini. Saya rasa terutamanya kepada SPRM kerana SPRM menjalankan tugasnya. Kalau SPRM menerima laporan, menjadi tanggungjawabnya untuk menyiasat laporan tersebut dan kemudian diserahkan kepada pejabat peguam negara. Dan pejabat peguam negara lah yang akan menentukan sama ada kes atau tidak. Kita tunggu lagi perkembangan selanjutnya. Dan Datuk Hassan, akhir kata Datuk Hassan ya. Yang penting sekarang ialah kita mencari keadilan untuk semua. Untuk semua. Kan? Itu yang penting. Kita jangan salahkan orang lain. Itu ya. Ya, itulah saya rasa itulah buat sementara ini. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang, dan
saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua penonton kita, dan jangan lupa like dan subscribe dalam channel YouTube kita. Dan akhir kata Datuk Hassan sekali lagi. Sebelum tu saya tertarik dengan lukisan ini lah. Ini apa sebenarnya lukisan ni? Lukisan ini kalau kita tengok situ ada tulisan Jawi. Mim lam alif ya waw. Melayu. Tetapi ia dieja secara tak sambung. Jadi makna dia Melayu, M-E-L-A-Y-U. Itulah lukisan yang dilukis oleh saya beberapa tahun dulu berkenaan dengan perpecahan orang Melayu yang saya bagi tajuk Detach Melayu. Jadi sesiapa yang berminat untuk membeli lukisan ini boleh berhubung dengan Rare Media Sdn Bhd atau bebasnews.my, dan kita akan berusaha, kita akan cuba. Harga dia ada, tetapi Datuk Zaini ni pelukis juga. Saya juga pelukis. So dengan itu kita sudahi program kita, dan kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum. Ya.